Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan berdasarkan satu soalan yang diajukan, seperti yang tertera. Biasa semangat untuk mentarbiyah tu ada, tapi yang jadi halangan tu self-doubt and rasa macam action je lebih. Rasa orang macam annoyed, kita bising banyak, ha. So, cara nak hilangkan perasaan tu? Sebab dah try convincekan diri yang perasaan tu tak patut ada, tapi dia datang juga. Satu soalan yang menarik, dan mungkin ramai yang merasa begini. Kalau kita pecahkan, semangat tu dah ada, tapi masih ada self-doubt. Dalam tu masih ada persoalan-persoalan yang timbul, dan terasa action dia lebih, dan boleh rasa yang orang annoyed dengan kita duk tegur lebih dan sebagainya kan. So macam mana nak hilangkan perasaan tu dan nak convince untuk terus ke depan walaupun perasaan tu tetap datang. So insyaAllah untuk membincangkan perkara ni, saya akan bincangkan dalam 4 point yang berasingan. Yang pertama berkenaan dengan semangat, yang kedua berkenaan dengan cara dan kaedah, yang ketiga berkenaan dengan self-confidence, dan yang keempat, how to, bagaimana. Pertama-tamanya, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Sekiranya perasaan tu dah ada, itu satu tanda yang baik dan kita patut syukuri. Alhamdulillah, perasaan untuk mentarbiyah tu dah ada. Jadi, syukuri perasaan tersebut, pupuk perasaan tersebut dengan amal, dan dengan bersama-sama dengan orang yang dah kongsi perasaan yang sama dan amal yang sama. InsyaAllah itu akan amat membantu. Seterusnya, pastikan perasaan itu sebenarnya terbina di atas asas yang kukuh, asas yang benar dan asas yang tepat. Sebab kadang-kadang perasaan kita sama, tapi rupanya foundation dia berbeza. Pastikan kita punya perasaan nak mentarbiyah rakan-rakan yang lain tu bukan sebab kita rasa bagus, bukan sebab kita rasa dia orang tak bagus, tetapi kita merasai inilah peranan yang sepatutnya kita mainkan kerana tanggungjawab kita. Ianya untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan mereka juga. Pastikan perasaan kita, semangat kita nak mentarbiyah tu kerana kita yakin ia adalah terbaik untuk kita dan ia juga adalah terbaik untuk mereka. Terbaik untuk kita melaksanakan peranan tersebut dan terbaik untuk mereka mendapat tarbiyah tersebut. Sekiranya kita betul-betul yakin itulah yang terbaik untuk rakan-rakan kita, itu adalah asas kepada perasaan yang tepat. Sekali lagi ingat, reason dan intention kita yang tepat dan betul itu adalah titik mula yang amat penting. Kedua, saya ingin bincangkan pula berkenaan dengan cara dan kaedah. Now, untuk konteks soalan tadi ni, kita sedang berbicara tentang tarbiyah, bukan dakwah. Harapnya kita boleh membezakan antara keduanya lah. Tarbiyah specifically bermaksud kita membina rakan-rakan kita itu daripada satu tahap kepada tahap yang lebih tinggi, kepada tahap yang lebih tinggi. Dari segi macam-macam aspek lah. Kefahaman, kesediaan, komitmen, karakter dan sebagainya. Jadi kita bukan berkata tentang dakwah yang secara umum, tetapi sistem tarbiyah yang secara khusus. Poin yang penting, make sure cara dan kaedah kita selari dengan intention kita. Selari dengan niat dan tujuan asal kita. Jadi berbalik kepada poin yang awal tadi, bila kita meyakini bahawa yang terbaik untuk mereka adalah bersama dengan tarbiyah ini dan terbina dengan tarbiyah ini, kita faham bahawa mereka tidak mungkin mampu dan mahu mengikut sistem ini sekiranya kita mentohmah mereka, mengutuk mereka, memaksa mereka dan seumpamanya. Jadi cara kita sepatutnya tidak melibatkan unsur pemaksaan, kutukan, merendahkan dan sebagainya. Perlu diingat, sistem tarbiyah ini adalah sistem yang mentarbiyah dan membina seseorang yang ingin dibina. Dan seseorang itu hanya akan benar-benar ingin dibina sekiranya mereka telah yakin, sebenar-benar yakin dengan ajakan kepada sistem pembinaan yang tersebut. Jadi, step yang pertama adalah untuk mengajak dengan meyakinkan mereka seyakin-yakinnya terhadap keperluan mereka dan apakah benefit untuk mereka sendiri bagi mereka melalui proses pembinaan yang tersebut. InsyaAllah jika approach kita okey dan approach kita selari dengan apa yang kita hajatkan dan apa yang kita promokan
sehingga dia benar-benar jelas apa kepentingan dan kebaikan dan manfaat kepada diri dia untuk dia sertai proses tersebut, dan juga dia benar-benar jelas apakah tuntutan proses tersebut atas diri dia, insya-Allah dia akan okey, dia akan boleh komit dan dia akan boleh terima proses yang tersebut. Contohnya, bila seseorang itu benar-benar ingin menjadi tentera, dia akan okey dengan proses pelatihan tentera. Jika seseorang itu benar-benar ingin menjadi seorang doktor pakar, dia akan okey dengan proses menjadi doktor pakar. Walaupun proses-proses yang tersebut adalah proses yang tidak ringan dan menuntut pengorbanan. Seterusnya, poin yang ketiga adalah berkenaan dengan confidence ataupun bagaimana menangani self-doubt. Confidence ni boleh terbina hasil daripada gabungan dua perkara. Clear vision dan solid preparation. Matlamat itu jelas dan proses persediaan itu mantap. Jadi, self-doubt itu boleh timbul sekiranya kita kita kekurangan salah satu ataupun kedua-dua aspek tersebut. Contohnya, kalau kita tak tahu sebenarnya proses ini untuk ke mana, apa kebaikan proses ini, kenapa patut aku mentarbiah, atau kita kurang preparation, kita tidak mempunyai solid preparation. Jadi, make sure kita jelas, benar-benar jelas kita nak buat apa ni sebenarnya. Kenapa? Apa kepentingannya? Apa benefitnya? Dan seumpamanya, itu yang pertama. Kedua, prepare ourselves. Buatlah persiapan yang rapi, yang secukupnya insya-Allah. Dengan gabungan dua-dua perkara tersebut, insya-Allah self-doubt akan kita dapat tangani, insya-Allah. Of course, syaitan akan sentiasa datang, sentiasa mencucuk, sentiasa men-trigger self-doubt. Jadi, proses ini adalah proses yang berterusan. Kefahaman kita akan sentiasa ditingkatkan secara berterusan dan preparation itu akan juga berterusan. Jadi, kita kena make sure kita faham perkara tersebut bahawa dia bukan one shot. Sekali dah confident, dia akan terus confident kerana memang ujian itu akan datang, cabaran itu akan meningkat dan syaitan memang tak akan stop. So again, make sure ada clear vision dan juga solid preparation. Dan poin yang terakhir, yang keempat, how to, bagaimana. Untuk bina kefahaman dan keyakinan yang solid, kita kena banyak baca, kita kena banyak bersembang, kita kena banyak bincang dan qadaya dalam liqa usrah, bincang dengan murabbi dan sebagainya. Benda ni adalah benda proses yang berterusan dan kita kena proaktif. Dan kita jangan tunggu orang yang nak tolong baca untuk kita, kita jangan tunggu orang yang nak ajar kita. Kita baca, tak faham kita tanya, kita sembang, insya-Allah proses ini akan membantu. Aspek ini akan membantu untuk mengukuhkan kefahaman teori. Of course, kita tak cukup dengan kefahaman teori, kita kena ada juga kemampuan untuk execute, untuk melaksanakan. Untuk perkara ini, kita kena buat, kita kena practice, kita kena willing untuk dapatkan feedback dan kita improve. Selagi mana kita tak cuba dan try, selagi mana kita tak try untuk dekati mad'u, untuk bersembang dengan mutarabbi, untuk tajmid adik-adik yang baru, untuk bawa halaqah, bawa liqa, untuk menyampai daurah, kita susah nak improve. Jadi first take action, proaktif, put in practice. Kemudian willing untuk dapatkan feedback. Mintalah rakan-rakan yang lebih berpengalaman untuk observe dan minta dia bagi feedback yang membantu insya-Allah membina. Dan kita kena willing untuk dengar feedback-feedback yang datang dan improve ourselves. Of course, ini adalah satu journey, satu perjalanan yang panjang. Kita kena enjoy the journey. Enjoy learning dan enjoy improving ourselves. Jangan ingat bila ada teguran, ada muhasabah, itu satu benda yang mendownkan kita. Tapi ini adalah satu journey of self-discovery. Kadang-kadang kita ada kemampuan dan kekuatan yang kita pun tak sedar dan tak pernah cungkil selama ni. Dia akan juga self-improvement. Kita akan terbina, kita akan sedar over time, wah, aku dah mampu buat yang sebelum ni aku tak mampu buat. Dan seterusnya. Ingatlah, tarbiyah ni adalah satu perjalanan yang panjang kerana kita nak capai misi yang besar. Bukan misi yang singkat tapi misi long term. InsyaAllah step by step kita menjalani perjalanan ini dan Allah akan bantu kita insyaAllah. Saya cukup yakin kalau kita commit to the process, kita akan master the process insyaAllah, one step at a time. Kita akan perasan bila kita membina seorang mutarabbi, kita mula-mula mungkin akan melatih diri kita membina dia jadi muslim yang baik. Kemudian kita akan melatih diri kita pula ialah membawa dia kepada menjadi seorang da'i yang committed. Kemudian kita akan melatih dia juga untuk memahami fiqh dakwah. Kemudian kita akan melatih dia pula untuk bekerja, berdakwah secara berorganisasi onwards.
one step at a time, kita akan menghadapi fasa-fasa yang berterusan dan kita juga akan terbina untuk mampu buat setiap fasa itu insya-Allah. But of course the process is long, perjalanannya panjang, kita kena ready untuk perkara tersebut insya-Allah. Dan kita kena ingat juga, kita pun dalam perjalanan juga kan. Kita sedang dibina oleh murabbi kita dan kita melatih diri kita untuk membina murabbi yang lain. InsyaAllah dengan komitmen kita kepada proses tarbiyah diri kita sendiri dan komitmen kita untuk membina diri kita sebagai murabbi, insyaAllah over the long time kita akan capai apa yang kita patut capai insyaAllah. Wallahu a'lam, semoga membantu dan insyaAllah kita doakan sama-sama Allah akan memudahkan jalan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.